Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bersiaran langsung dari Paradise at Pergas dalam siaran e-hadis kita yang dianjurkan oleh Pergas. Baik, malam ini kita akan membincangkan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita yang ke-20 bertajuk Malu Perisai Mukmin. Bagi saya hadis ini sangat pendek namun mengandungi intipati yang sangat padat untuk kita sebagai seorang muslim dan muslimah menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Hadis ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini, seorang sahabat Nabi bernama Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana maksudnya, sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia daripada perkataan Nabi yang terdahulu ialah, jika kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu suka. Jadi inilah pesanan Nabi SAW kepada kita. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Ada pelbagai pendapat di kalangan para ulama yang mensyarahkan hadis ini tentang maksud yang terkandung berkaitan arahan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Namun sebelum itu penting untuk kita memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata Nabi. Sesungguhnya ini di antara apa yang didapati oleh manusia daripada perkataan Nabi yang terdahulu. Saya ingin memetik dua pendapat di kalangan para ulama hadis, iaitu antaranya Imam Ibn Daqiqul Aid. Beliau ketika mensyarahkan hadis ini berpendapat bahawa maksud Nabi SAW tentang perkataan yang disebut itu tadi kan di awal hadis itu ialah rasa malu ini merupakan satu sifat yang terpuji dan dipandang baik. Okey, terpuji dan dipandang baik. Ia selalu diperintahkan oleh setiap nabi dan tidak pernah dihapuskan dari syariah para nabi sejak dahulu lagi. Bermakna begini, kita dapati bahawa pesanan tentang menghiasi diri dengan rasa malu itu bukan hanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah pesanan zaman berzaman. Sejak zaman Nabi yang terdahulu, iaitu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para nabi telah melazimi pesanan ini kepada umat mereka. Kita ada Nabi Ibrahim contohnya, kita ada Nabi Musa, kita ada Nabi Isa. Jadi mereka semua ini, itu antara contoh ya yang Ustazah sebutkan. Jadi mereka semua ini menasihatkan, memberikan pesanan yang sama tentang rasa malu ini kepada umat mereka. Dan pesanan itu tidak pernah dihapuskan.
dalam setiap syariat yang dibawa oleh para nabi yang terdahulu. Begitu juga Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya mengenengahkan kepada kita dengan satu pendapat yang mana beliau mengatakan begini, pesanan ini ialah sebuah pesanan yang diwariskan dari para nabi terdahulu. Sama juga ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid itu tadi, yang mana ini merupakan menjadi pesanan antara satu dan lain sehingga pesanan tersebut menjadi popular dan masyhur di kalangan manusia hingga ke generasi umat Islam hari ini. Kalau kita kata ini merupakan pesanan yang popular, yang masyhur sehinggalah kepada generasi manusia hari ini, kita dapati bahawa ia merupakan pesanan yang diberikan oleh di kalangan manusia, tidak kira bangsa ataupun agama. Kan? Mungkin kita kata kalau zaman dulu nenek-nenek kita ataupun atuk-atuk kita, nenek moyang kita kan, mereka taklah berapa kuat daripada sudut keagamaan itu. Tetapi rasa malu tetap ditekankan kepada anak cucu keturunan mereka untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga keturunan supaya tidak dilakukan perbuatan yang bukan-bukan ketika menjalani kehidupan ini. Baik, sebelum Ustazah masuk kepada penerangan satu lagi, ingin Ustazah tanyakan kepada penonton semua, kalau kita kata tentang malu ni, apa yang anda faham tentang malu? Malu itu apa sebenarnya? Sila letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan paparkan di skrin untuk kita bincangkan bersama. Bila ikuti ataupun bila kita dengar tentang malu, biasanya kita faham malu itu bagaimana, malu itu apa. Sehingga kita kata kalau ini ada pada diri kita, inilah yang kita kata malu. Okey, silakan letak di ruangan komen untuk kita lihat. Mungkin Kak Nurzah kita ingin berikan jawapan ataupun Kak Nur Kamariah ya, di situ. Kita juga ada Kak Baini, silakan berikan sedikit komentar ataupun jawapan tentang definisi malu yang anda faham. Tak semestinya perlu lihat pada kitab ya, apa yang kita faham tentang malu itu. Baik, Kak Som kata di situ, malu sebahagian daripada iman, malu melakukan maksiat. Cantik jawapannya, terima kasih Kak Som. Kita ada jawapan juga daripada Kak Nurzah Musa kita. Malu sebahagian dari iman, sama juga tadi sebagaimana yang diberikan oleh Kak Som kita. Ada yang lain ingin berikan? Kami menanti jawapan anda. Silakan. Okey Kak Nur, malu itu ialah menahan diri dari melakukan sesuatu. Okey, menahan diri dari melakukan sesuatu. Kita ada 3 di sini jawapannya. Selain itu, okey, Rohaya Ali, malu dengan menjaga aurat. Cantik juga. Aish Ismail, tinggalkan yang dibenci dan lakukan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada yang lain menarik ya jawapannya tu. Tinggalkan yang dibenci dan lakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ya? Saya nak off suara dia. Okey. Siti Aisyah, malu mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang mengaibkan. Okey, baik. Cantik di situ. Jawapan-jawapan diberikan. Ummu Yahya Nawawi, malu mendatangkan kebaikan jika bukan kebaikan, bukan malu yang sebenar yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ummu Yahya Nawawi atas jawapan yang diberikan. Okey, baik. Di sini bila kita kata tentang maksud malu itu tadi, malu ini telah diberikan definisinya dengan lafaz-lafaz yang pelbagai di kalangan para ulama syarah hadis. Namun di sini Ustazah cuma ringkaskan sahajalah ya, kita ambil pendapat-pendapat yang secara umum untuk lebih mudah kita fahami. Baik, pertama sekali, bila kita kata malu ni, ia adalah sesuatu keadaan yang mana ataupun satu sifat ya, yang mana kita menahan diri dari perbuatan keji. Tadi ada yang menyebutkan tentang hal ini.
iaitu menahan diri, meninggalkan perkara yang mengaibkan, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tadi kita ada baca jawapan yang sedemikian. Jadi menahan diri dari perbuatan yang keji, dan yang kedua ialah meninggalkan perbuatan keji kerana takut akibat yang buruk. Jadi ada dua poin penting yang perlu kita pegang untuk kita faham tentang maksud malu itu tadi. Satu, kita tahan diri kita dari melakukan perbuatan yang keji. Kedua, kita tinggalkan perbuatan keji itu tadi kerana takut akibat buruk. Begini ya, bila seseorang memiliki rasa malu, kebiasaannya dia akan meninggalkan perbuatan itu kerana dia tahu akibat daripada perbuatan tersebut akan menyebabkan sesuatu yang tidak menyenangkan berlaku pada diri dia. Contoh, kita bagi contoh yang mudah, kenapa ada orang dia sanggup meninggalkan perbuatan maksiat. Contoh berzina, apalagi contoh yang lain mudah kita beri. Contoh kita ambil mudah gini ya. Contoh kenapa kita ni tak pergi duduk di tempat kedai yang tidak ada sijil halal lah. Contoh saja, saya bagi contoh. Kan, kalau Ustazah, orang kata kedai ni halal ke apa kan? Yang ni lah, yang non-Muslim lah, maaf kita sebut gini kan. Kalau kedai ni dia tak ada sijil halal ke apa, kita agak ragu-ragu duduk situ kan. Sebab apa, nanti ia akan menjadi penglihatan orang ramai. Orang akan nampak, dia ni pakai tudung tapi duduk dekat sini kan. Kita rasa malu. Rasa malu kan, betul kan? Ni kedai ni tak ada sijil halal, tak ada apa kan. Kita tengok pun meragukan. Jadi kita elakkan untuk duduk di situ. Pertama ialah malu orang lain nampak kan. Bila orang lain nampak tu nanti ia jadi perbualan. Kita tak nak ia menjadi fitnah, dan kita tak nak ia menjadi sesuatu yang dicontohi oleh orang lain. Lebih-lebih lagi kalau seseorang itu ialah public figure. Contoh kalau macam Ustazah Sakinah lah, duduk kat situ kan. Orang nampak, jemaah tengok, Ustazah Sakinah duduk situ lah, agaknya halal kedai itu. Ia menjadi ikutan orang ramai. So kita tinggalkan perbuatan tersebut. Kerana apa? Kita bimbang. Ia akan mengakibatkan perkara yang buruk. Tapi ia didasari rasa malu terlebih dahulu. Kebiasaannya, malu duduk situ, malulah ni. Ataupun kita malu untuk duduk berdua-duaan dengan orang lelaki yang bukan mahram kita. Kenapa keadaan sedemikian berlaku? Sebab kita kata ini adalah perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang mengetahui agama, orang yang tahu tentang hukum hakam. Bila dia rasa malu, inilah yang akan mengekang diri dia, menahan diri dia untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata, tapi duduk orang ramai apa nampak apa? Ialah sebab orang nampak tu lah kan. Kita rasa malu, kita tak nak orang tahu. Kerana bila kita ada rasa malu ni kan, malu ini adalah perbuatan-perbuatan ataupun sifat yang mengekang kita untuk buat sesuatu perkara yang kita takut orang lain tahu. Bermakna kalau kita buat perkara itu, seboleh mana kita nak tutup serapat-rapatnya. Kita tak nak orang lain tahu. Sebab apa? Kita kalau orang lain tahu nanti kita malu. Cuma tak tahulah zaman sekarang ini rasa malu tu memang dah tak ada. Kan maaf kita sebut secara terus terang di sini. Kadang-kadang rasa malu tu dah tak ada. Orang boleh, ialah kita kata zaman ini sudah berubah. Kan konteks sudah berubah. Cuma perubahan zaman, perubahan konteks kita perlu batasi ia dengan syariat. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang malu. Kerana di mana jua kita berada, pada konteks apa pun kita berada, pada situasi apa pun kita duduk, bila seseorang itu dia memiliki rasa malu, dirinya akan terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang boleh mengakibatkan hal-hal yang buruk pada diri dia, keluarganya dan orang yang berada di sekeliling dia. Dan di sini, kalau kita nak simpulkan pada apa yang telah saya jelaskan itu tadi, kita lihat di sini ya. Daripada kedua-dua poin tersebut, ini menunjukkan bahawa malu adalah akhlak, iaitu sikap yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela. Jadi bila kita ada rasa malu tu kan, ia akan buat kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela, sehingga
kita mampu menghalang seseorang dari melakukan dosa, sehingga mampu menghalang seseorang dari melakukan dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Bermakna rasa malu yang ada pada diri kita ni, dia bukan hanya tentang kita, tetapi kita ni akan ada rasa tak nak buat perkara yang tidak baik pada orang lain, yang melalaikan hak orang lain. Kenapa kita tak tengking orang itu di hadapan orang ramai walaupun kita rasa kita marah sangat-sangat dengan dia? Kerana kita malu. Dia begitu. Kan kita tak boleh sebab kita ni geram sangat, kita macam menyampah sangat dia, kita pun meninggikan suara kita. Kita tahan. Kenapa? Malu orang lain akan dengar. Jatuh credibility kita sebagai seorang yang kita kata memiliki akhlak. Orang akan nampak dia macam ini ya, sidang penonton yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini kadang-kadang, setiap apa yang kita nak buat, walaupun kita berada di pihak yang benar, kita perlu pertimbangkan. Kita perlu pertimbangkan. Kita tak boleh asal ikut rasa sebab saya betul, sebab saya benar, sebab saya nak mempertahankan diri saya. Jangan sesekali meletakkan itu di hadapan. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang mempertahankan diri sendiri, orang lain tidak melihat daripada sudut sebagaimana kita melihat. Orang akan mengkritik kita dan orang kata, "Inilah nama je ustaz, nama je ustazah." Tapi marah orang pekik-pekik. Dia tak tahu padahal kita ni dizalimi oleh orang lain. Orang lain tak nampak perkara tersebut. Namun oleh kerana kita faham tentang rasa malu itu, kita berusaha untuk mengekang diri kita. Sabar dulu. Malu nanti orang nampak. Malu nanti orang tengok kita pekik-pekik di hadapan orang ramai. Sama juga, kita kalau anak kita buat hal di mall, dia nak beli mainan, sampai dia tergolek-golek kat depan tu kan. Kalau kita tak ada rasa malu tu, dekat situ juga kita kenakan budak tu. Dekat situ juga tak fikir-fikir panjang. Tangan ringan tau. Tangan ringan je. Suara ni rasa ringan juga ni tau. Kalau ikut bahasa biasa saya guna, my blood go upstairs. Ni darah ni tinggi je. Tapi kenapa kita tak bantai budak tu depan orang ramai? Kenapa kita tak marah budak tu depan orang ramai? Sebab apa? Kita malu. Kita tak nak orang nampak teruk perangai kita ni, tak boleh tahan sabar. Tapi baik tak? Baik. Perkara itu baik. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Malu ini dia tak datang pada kita tu melainkan kebaikan. Bila ada tu pada diri kita, itulah perkara yang baik yang seharusnya kita raikan. Alhamdulillah, kalau tak kita dah marah dah anak kita depan orang ramai. Orang tengok, teruknya perangai bapa dia ni. Ya Allah, dengan budak-budak pun tak boleh nak sabar. Orang akan nampak begitu. Dia tak tahu, cuba dia ada anak. Macam tu keadaannya kan. Kita fikir dia tak tahu, cuba kena kat dia. Kita akan fikir macam tu. Tapi orang lain tak berfikir sedemikian. Sebab itu malu ini dia baik. Dia akan mengekang diri kita dicemooh oleh orang lain. Dia akan membuatkan kita ini menahan diri kita daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia akan mengekalkan pertahanan kesabaran itu yang ada pada diri kita. Baik, di sini kita terus masuk kepada maksud Nabi SAW yang Nabi kata, "Idza lam tastahi", jika sekiranya engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Kenapa Nabi SAW menyebutkan sedemikian? Adakah ini bermakna Nabi memang suruh kita buatlah, kalau tak malu buatlah, nak buatlah kan apa yang kau nak buat? Adakah memang itu perintah Nabi suruh kita buat perbuatan tersebut? Atau ia bermaksud peringatan dan larangan daripada Nabi SAW? Di sini, di sana actually ada banyak pendapat di kalangan para ulama lah ketika mereka mensyarahkan hadis ini. Namun saya cenderung untuk memilih dua pendapat ini sebagai dua pendapat yang boleh kita bincangkan bersama. Iaitu pertama ialah di kalangan para ulama hadis ketika mereka mensyarahkan, mereka kata apa? Maksud hadis Nabi SAW ini ialah bila kamu tidak memiliki sifat malu, maka kamu melakukan apa sahaja yang kamu mahu. Bermakna Nabi kata kalau tak ada sifat malu tu, buatlah apa yang kamu mahu, dan maknanya tidak ada rasa malu, melakukan apa sahaja yang merendahkan harga diri, melakukan tindakan yang tidak wajar. Jadi Nabi kata sedemikian. Namun itu bukan kita panggil sebagai sesuatu yang menyebabkan Nabi kata kalau tak malu buatlah. Dia contoh macam ini tau.
kita panggil macam cara mak-mak kita kan kalau marah kita kan. Kalau mak-mak marah kita kan, bila kita bergaduh dengan adik kita, kita lempar-lempar barang. Kadang-kadang mak kita dah marah sangat. Lemparlah barang, bunuhlah adik kau. Macam gitu kan. Tapi bukan maksud suruh bunuh. Maksudnya nak suruh kita berhenti. Namun dengan cara kata-katanya, kita pun secara, bila kita dengar tu kita, terperanjat, kita pun berhenti. Begitu kan keadaannya kan. Kita gaduh-gaduh adik kita pukul, kita tumbuk adik kita tumbuk adik kita tumbuk kita. Bergelut gitu kan. Mak kita tengah-tengah tu tengok kita. Bergaduhlah korang. Okey, bunuh. Biar sampai mati dua-dua ni. Kita yang dengar ni, adik-beradik kita akan berhenti. Padahal mak kita suruh bunuh tu. Tapi bukan itu maksudnya. Ia merupakan satu ancaman sebenarnya. Satu perintah namun ia bermaksud ancaman. Bermakna kalau terjadi perkara tersebut, berbunuhan, ia akan memberikan kesan yang dahsyat. Kita dengar, kita terus stop. Itu sebenarnya maksud Nabi. Nak dikatakan begini, kalau kita tak ada rasa malu, kita buat perkara-perkara yang kita hendak lakukan itu sangat, ianya akan mengakibatkan banyak hal-hal yang mendatang, yang akan mencemarkan maruah diri kita dan juga memberikan implikasi yang sangat besar dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita merujuk kepada pendapat yang kedua tentang maksud sabda baginda itu tadi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ialah bila perbuatan tersebut tidak memalukan, maka lakukanlah. Jangan meninggalkan perbuatan sesuatu, jangan meninggalkan sesuatu jika ia tidak memalukan. Itulah yang dimaksudkan. Jangan meninggalkan sesuatu itu jika ia tidak memalukan. Jadi, bila kita memahami pada kedua-dua makna itu tadi kan, di kalangan para ulama lebih cenderung untuk berpegang pada maksud yang pertama itu tadi. Pada maksud yang merupakan ancaman, peringatan, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan bahawa kalau kita ni tidak memiliki rasa malu tadi, maka lakukan sesukamu kerana sesungguhnya Allah akan membalasmu dengan balasan yang sangat keras. Jadi di kalangan para ulama, antaranya Imam An-Nawawi itu sendiri, dia menyebutkan bahawa makna yang pertama ialah paling kuat. Walaupun di sana Imam An-Nawawi juga ada memberikan pendapat-pendapatnya yang berbeza. Namun tak perlulah ya Ustazah datangkan pendapat-pendapat yang banyak sebab masa pun tidak mencukupi. Yang penting kita faham apa yang diinginkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Baik, di sini bila kita bincangkan tentang malu, ada dua jenis ataupun ada dua kategori malu yang perlu kita fahami. Pertama, malu yang secara fitrahnya ada pada diri kita. Dan yang kedua ialah malu yang dihasilkan. Baik, apakah perbezaan antara kedua-duanya? Pertama di sini, malu yang ada pada diri kita secara fitrah itu ialah sudah ada dari awal tanpa perlu berusaha mewujudkannya. Dia memang ada dalam diri kita. Tak perlu untuk diperingatkan, tak perlu untuk diberitahu, tak perlu untuk diberikan kesedaran. Tapi secara naturalnya, secara fitrahnya memang kita ada perasaan itu. Kan rasa malu tu. Daripada kita kecil, cuba kita imbas kembali kehidupan kita dia kan. Daripada kita kecil sampailah kita umur dah dewasa gini, dia pasti ada satu part ataupun satu bahagian dalam kehidupan kita ni, kita ada malu dengan sesuatu. Ada orang secara naturalnya dia memang malu dengan orang lelaki, gitu kan. So dia tak boleh. Ada yang malu dengan orang perempuan, begitulah keadaannya. Ada orang dia malu nak duduk hadapan kamera. Itu natural lah. Ada orang dia malu nak bercakap. Ada orang dia malu makan di tempat keramaian. Ada orang begitu. Keadaan dia sedemikian. Rasa malu yang merupakan fitrah diri dia. Ada orang dia sampaikan dia rasa malu nak bertegur siapa, tapi bukan sebab dia sombong, kerana fitrahnya begitu. Dan keadaan ini memang kita tak boleh nak buat apalah, kan? Dia bukanlah sesuatu yang dihasilkan, tapi kita kata ia adalah fitrah. Sehingga keadaan itu baik. Kerana apa? Ianya menahan diri seseorang itu dari melakukan kemaksiatan. Bila secara
Fitrahnya, kita ada rasa malu itu, kita nak buat sesuatu tu kan, dia akan ada orang kata barrier tau, penghadang antara kita dengan perbuatan tersebut, sehingga kalau perbuatan itu adalah perbuatan maksiat, kita akan selamat. Inilah yang Nabi SAW kata, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan juga, innal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita tak perlu risau kalau kita memiliki rasa malu yang sedemikian, kerana itulah selayaknya orang yang beriman. Orang yang beriman pada dirinya secara naturalnya ataupun secara fitrahnya memang dia memiliki rasa malu. Kita sepatutnya risau kalau kita ni tak ada rasa malu. Perlu risau. Kenapa aku tak malu ya? Kena rasa risau sedemikian. Jangan kita bangga, aku tak malu, aku okey je. Itu masalah. Kita perlu pertanyakan, kerana ciri-ciri antara ciri-ciri orang yang beriman ialah dia memiliki rasa malu. Jadi kalau kita tak ada rasa malu, kita kena persoalkan, asal aku ni tak ada malu? Kan kalau nak cakap ni lepas je. Kita sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau kita ada rasa malu ni kan, kita nak cakap apa kita akan fikir. Dalam keramaian contohnya, duduk-duduk dengan teman-teman, apa pun kita nak cakap, kita akan fikir. Kata ni kalau cakap ni malulah, nanti kan orang ni mungkin sensitif bagi orang ini, mungkin orang ni tak boleh terima, ataupun mungkin akan memalukan diri kita sendiri, ataupun akan mengaibkan orang itu. Kita pun tahan lidah kita. Cantik akhlaknya. Sebab tu Nabi kata apa? Itulah kebaikan. Kerana dia ada rasa malu. Itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrahnya begitu. Bila dalam hati kita ini ada keimanan, maka keimanan itu akan menghiaskan diri kita ini dengan rasa malu. Sehingga ianya akan mengekang kita untuk buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kan kalau kita lihat di sini, berbeza dengan malu yang dihasilkan. Apa beza tu? Malu yang dihasilkan inilah bila seseorang itu dia belajar. Mungkin kita lihat beginilah ya. Orang yang dia dulu, tadi kan saya kata, dia perlu muhasabah kalau dia tak ada rasa malu tu. Kenapa? Baik, orang yang begini mungkin dia pun masuk kelas, belajar agama, mempergiatkan dirinya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, belajar mendalami lagi ilmu-ilmu agama ini, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu fiqh dan sebagainya, hukum hakam syariat ini. Pembelajaran tersebut membuatkan dia mengenal tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah yang membuatkan keimanannya meningkat. Kita kena ingat begini ya, kalau kita belajar, iman kita kalau tak meningkat, yes, ada problem dengan hati kita. Sorry ya saya sebut begitu. Kalau kita belajar, kita menjadi orang yang sama ataupun semakin bobrok akhlak kita, semakin teruk perangai kita, maknanya ada something wrong dengan diri kita. Kerana apa? Orang yang semakin berilmu, dia semakin menjaga diri dia. Orang yang semakin berilmu, semakin tahu hukum hakam, semakin tahu tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, semakin tahu dia tentang syariat Allah ini, dia akan ada rasa malu pada Allah, malu pada orang di sekitarnya. Kerana apa? Ketakwaannya semakin meningkat. Ini kita panggil sebagai rasa malu yang dihasilkan. Yang dihasilkan bagaimana? Melalui pembelajaran dan pengajian itu tadi. Sehingga menyebabkan dia menjadi orang yang lebih beriman kepada Allah, makin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada waktu itu dia pun seringkali memikirkan tentang kesan, akibat daripada apa yang dia lakukan. Ini kita panggil perkara yang sangat baik. Mungkin saya bagi contoh begini ya. Dulu tadi ada orang berikan kita contoh kan, malu dengan menjaga aurat. Mungkin dulu ada orang dia tak berapa faham tentang menutup aurat. Dia tidak tahu tentang cara menutup aurat yang betul. Yang dia tahu pakai tudung, begitu kan? Tetapi bila dia sudah belajar tentang hukum hakam aurat, tentang cara pemakaian tudung ataupun pemakaian hijab yang betul, dia akan ada rasa malu untuk mempamerkan auratnya di khalayak ramai. Kerana apa? Dia sudah belajar. Jadi dia berhijrah daripada satu keadaan yang kita nampak sangat cantik.
Bila orang yang sudah belajar itu tadi, dia nak keluar rumah dalam keadaan yang tidak menutup auratnya, dia akan ada rasa malu. Kenapa? Sebab dia sudah ada ilmu. Dia sudah ada pengetahuan. Jadi nak keluar rumah tu, kalau tak menutup aurat, rasa macam tak pakai baju. Macam tu. Rasa macam tak pakai baju, padahal pakai baju tu. Tapi macam, tak pakai baju. Dia akan cepat-cepat tutup kepalanya, tutup badannya, kan? Kalau mungkin dulu, dia memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh badannya. Tapi setelah dia belajar, setelah dia ada ilmu, setelah dia tahu, dia akan jaga. Dia akan tahu bahawa kalau saya keluar rumah dalam keadaan yang menampakkan lekuk tubuh saya, dalam keadaan yang menampakkan aurat saya ini, menjadi perhatian pandangan lelaki, hukumnya dosa. Jadi dia jagakan diri dia. Pada waktu itu, yang pertama sekali ada pada diri dia rasa malu. Rasa malu pada Allah, rasa malu dengan orang di sekitar, dan rasa malu pada diri sendiri. Cantik kerana apa? Itu adalah kebaikan yang ada pada diri orang yang memiliki rasa malu. Ini kita panggil sebagai malu yang dihasilkan. Ia berbeza dengan malu yang kita panggil fitrah itu tadi. Malu kalau fitrah ini dia secara semula jadi. Maknanya daripada kecil dah memang begitu. Daripada kecil dah dia rasa malu nak keluar kalau tak menutup aurat. Itu fitrah dia. Tapi ada orang tidak. Ada orang dia, sebab kita kena ingat juga begini ya, ada orang dia lambat hidayahnya datang kan. Sebab tak semua orang sama sebagaimana kita. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan ujian terlebih dahulu dalam kehidupan dia. Dia berhadapan dengan pelbagai macam surroundings, kehidupan dia yang menyebabkan dia tu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah kemudian dia sedar daripada semua itu yang menjadikan dia orang yang nak kembali kepada Allah, lalu dia belajar, akhirnya ada rasa malu itu yang dihasilkan melalui pembelajaran dan pengajiannya. Alhamdulillah. Jadi begini ya, kalau kita tidak ada malu yang fitrah tu tadi kan, kita perlu usahakan supaya kita memiliki rasa malu yang dihasilkan. Kita tak boleh berdiam diri tau. Kita tak boleh kata, oh baguslah saya tak ada rasa malu. Kan kalau ada rasa malu ni susah, nak buat apa pun susah. Tak boleh begitu. Kita perlu usaha untuk terbitkan, untuk tanamkan rasa malu pada diri kita. Agar ia menjadi penghadang dari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya di sini. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak panjang juga ya, ingin saya bawakan pada malam ini tentang sebenar-benar malu. Perkara ini ia sangat penting kerana bila kita memiliki perasaan yang sebenar-benar malu ini, inilah yang akan menjadikan kita seorang Muslim dan Muslimah yang terjaga zahir dan batinnya. Ada pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah pada Allah dengan sebenarnya. Di kalangan para sahabat, ketika mereka mendengar sabda baginda tersebut, mereka pun kata begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah." Mereka kata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memang malu dan alhamdulillah kerana kami memiliki rasa malu itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan satu respon kepada mereka ini yang mengatakan sedemikian. Nabi kata begini, "Laisa dzaka walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya." Nabi kata malu tu bukan malu gitu-gitu saja. Bukan begitu maksud aku. Maknanya laisa zaka. Bukan begitu. Bukan maknanya kalau kita kata malu, okey saya malu. Bukan gitu keadaannya. Tetapi Nabi kata walakinnal istihya'a minallah, tetapi malu kepada Allah yang sebenar-benarnya
ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, Nabi sebutkan antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Hendaklah kamu menjaga kepala dan apa yang kamu fikirkan. Itulah baru kita kata malu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kenapa? Kepala kita ni, apa yang kita fikirkan ini, orang lain tak dapat tahu. Betul tak? Apa yang saya fikirkan, ada tak anda di rumah tahu? Tak tahu. Takkan tahu. Apa yang sedang bersarang di pemikiran saya ni, tak ada orang tahu. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki rasa yang sebenar-benarnya malu kepada Allah, dia akan menjaga apa yang difikirkan olehnya. Mungkin dia fikirkan tentang perkara untuk melakukan kemaksiatan. Dia fikirkan sesuatu yang mungkin tidak baik tentang seseorang. Namun mereka yang memiliki rasa malu terhadap Allah, dia tahu kerana Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui tentang apa yang dia fikirkan. Sebab itu Nabi kata orang ini dia menjaga kepalanya dan apa yang difikirkannya. Ini yang pertama. Seterusnya yang kedua, Nabi SAW menyebutkan di sini. Okay, tadi yang satu ni sini, antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Yang kedua ialah wal batna wa ma hawa. Dan orang ini dia menjaga perutnya dan apa yang dia isikan dalam perutnya. Kita kalau makan apa-apa kan, yang kita isikan dalam perut kita, orang lain tak tahu. Kalau kita makan perkara benda-benda yang tak halal pun, kita tak cakap dengan orang lain tak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui. Ada juga di kalangan para ulama juga menyebutkan bahawa tentang perut inilah berkaitan, maaf ya, saya sebut sini berkaitan tentang zina. Apa yang dimasukkan dalam perut itu, tentang air mani, ini semua disebutkan begitu. Jadi perbuatan-perbuatan ini, jika sekiranya kita tak jaga ataupun jika sekiranya kita ni tak ada rasa malu pada Allah, kita akan buat. Kerana apa? Kita akan tutupkan perbuatan dosa tadi kan, sehingga orang lain tak tahu. Namun manusia yang memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya pada Allah, walaupun orang lain tak tahu apa yang dia buat, dia akan tetap jaga apa yang nak dimasukkan ke dalam perutnya. Seterusnya, yang ketiga. Orang yang memiliki rasa malu sebenar-benarnya kepada Allah. Nabi kata, wal tazkuril mauta wal bila. Orang ini ialah orang yang mengingati kematian dan segala kemusnahan. Segala-gala perkara yang berkaitan tentang kematian itu yang memudaratkan diri dia. Itulah orang yang sebenar-benarnya malu kepada Allah. Dia fikir tentang kematian kerana dia tahu bahawa hidup ini tidak kekal. Kalau dia melakukan dosa, dosa ini akan dibawanya sampai ke liang lahat nanti, sampailah nanti dibangkitkan di hari kiamat kelak, menjadi perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini semua kita panggil sebagai kemusnahan. Orang yang mengingati kematian, dia adalah orang yang sebenar-benar malu kepada Allah sehingga dia menjaga setiap tindak tanduknya agar dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat di mana ya, tak silap saya mungkin di Masjid Kampung Siglap, saya ada ingatkan. Orang yang dia ingat mati, dia akan mengekang diri dia dari melakukan dosa dan maksiat. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang orang yang paling bijak. Dalam hadis yang lain saya bawakan, Nabi ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bijak? Nabi kata orang yang paling bijak ialah orang yang banyak mengingati kematian dan orang yang paling baik mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang paling bijak. Dan orang yang mengingati kematian itu, kalau kita merujuk kepada hadis yang saya bawakan pada malam ini, ialah orang yang sangat malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu rasa malunya kepada Allah tersebut dapat mengekang dirinya daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kerana dia tahu walaupun dia dalam keadaan sendirian, yang Maha melihat itu ada sentiasa, tidak pernah tidur dan sentiasa memerintahkan para malaikat untuk mencatat segala perbuatannya.
Ini orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, orang yang malu itu ialah wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Orang ini ialah orang yang menginginkan akhirat, siapa saja yang menginginkan akhirat, dan orang yang mana meninggalkan perhiasan dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang melakukan semua itu, faman fa'ala dhalik, siapa yang melakukan semua itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, siapa yang dia menjaga kepalanya dan apa yang difikirkannya, siapa yang menjaga perutnya dan apa yang dimasukkan pada dalam perutnya, siapa yang mana dia itu mengingati kematian dan kemusnahan ataupun perkara-perkara yang boleh memudaratkan dirinya itu kan setelah kematian, dan siapa orang yang menginginkan akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Dan orang ini semua ialah kita kategorikan sebagai insan yang memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ini, secara langsung kita kata ya, akan juga memiliki rasa malu kepada orang yang ada di sekitarnya. Sebab itu sangat penting. Rasa malu kita kepada Allah akan terus mendorong rasa malu kita kepada manusia yang ada di sekitar kita. Sehingga kita akan menjaga hubungan sesama insan, kita akan menjadi insan yang memiliki akhlak yang mulia, kita akan menjadi insan yang menjaga tutur kata kita akan menjadi insan yang tidak mengambil hak orang lain. Kerana apa? Kita malu, itu bukan kepunyaan kita, itu kepunyaan orang lain. Dia begitu keadaannya. Cantik sekali kalau kita berusaha untuk mendatangkan rasa malu yang sebenar-benarnya itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling penting untuk kita letakkan dalam diri kita. Kerana orang yang memiliki semua perkara itu tadi, dia akan seterusnya nak buat apa pun dalam kehidupan dia, dia akan fikirkan apakah akibatnya, apakah hukumnya. Adakah ini perkara yang Allah redha ataupun ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka? Semua itu akan difikirkannya. Kerana apa? Dia adalah orang yang sebenar-benarnya malu pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingat juga, jangan sebab kerana kita malu, perkara itu membuatkan kita menjadi insan yang meninggalkan kebaikan. Beza ya, orang yang malu meninggalkan, orang yang malu sehingga menjadikan dia orang yang meninggalkan perbuatan keji, dan orang yang malu sehingga menyebabkan dia meninggalkan perbuatan yang baik. Kita nak ada rasa malu yang buat kita tinggalkan perbuatan baik, bukan rasa malu yang menyebabkan kita tinggalkan perbuatan, kita nak menjadi orang yang ada rasa malu yang menyebabkan kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang keji. Bukan rasa malu yang menyebabkan kita tinggalkan perbuatan yang baik. Saya beri contoh begini. Kita kadang-kadang kita tak reti baca Al-Quran. Maaf ya, saya berikan contoh yang begitu ya. Tapi kenapa kita tak belajar? Kita berikan alasan, malulah ustazah, umur dah gini-gini baru nak baca Quran. Itu malu yang tak sepatutnya ada. Kan? Tak perlulah kita nak berikan dengan alasan begitu. Kata, tak tahu tentang agama ni. Kita kata, saya ni cetek agama. Okeylah, kita kata, tak apalah, acik belajarlah kan. Nanti insya-Allah ada ilmunya. Tak naklah malu nak pergi masjid. Tak biasa duduk-duduk dengan orang dekat masjid. Ini rasa malu yang sepatutnya kita hindari. Kerana apa? Ia menyebabkan kita meninggalkan perkara yang baik. Kenapa tak pergi solat berjemaah? Malulah, tak pernah pergi masjid. Kan ni tiba-tiba nak masuk masjid rasa malu. Tak boleh begitu. Malu yang begini, ia tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Seharusnya kita hindari. Jadi kalau kalau sifat malu itu menyebabkan kita meninggalkan perkara yang sepatutnya kita buat, kita perlu usaha tepis. Tepis perasaan-perasaan ini.
agar kita tak jadi orang yang rugi. Sebab kalau kita biarkan rasa malu pada diri kita kan, sampai bila-bila kita tak akan pandai baca Quran. Kalau kita ni kata kita malu nak pergi masjid, malu nak pergi kelas, malu nak belajar agama, sampai bila-bila pun kita akan jadi orang yang jahil tentang agama. Kalau kita kata kita malu nak jadi orang yang solat berjemaah di masjid, okay, khususan untuk orang lelaki, contoh khusus untuk orang lelaki. Kita kata selama-lamanya takkan jejak kaki kita ke dalam masjid. Jadi ini perkara yang sangat merugikan. Dan bimbang-bimbang, ia menjadi sesuatu yang disukai oleh syaitan. Syaitan kata, bagus. Malu. Inilah malu. Ni kan bagus. Kan Nabi kata malu tu baik. Ni baiklah, tak apa. Mungkin dia akan buat kita rasa begitu. Jadi, jika perkara tersebut adalah perkara yang mendatangkan manfaat untuk kita dunia dan akhirat, usaha kita tepis rasa malu kita supaya kita mendapat manfaat dunia dan akhirat itu. Jangan sampai kita ketinggalan sehingga nanti kita yang rugi, kita yang menyesal. Kita akan rasa kenapa dulu saya tak belajar, kenapa dulu saya tak mengaji, kenapa dulu saya tak buat itu, saya tak buat ini. Kita akan menjadi orang yang mempersoalkan setiap tindakan kita satu hari nanti. Maka tak nak jadi begitu kan? Sebab itu malu tu biarlah diletakkan pada tempat yang betul supaya pengamalan kita pada hadis yang kita pelajari malam ini ia menjadi pengamalan yang sebaik-baiknya. Ia bukan hanya kita kata meletakkan rasa malu itu sesuka hati sehingga menyebabkan kita terlepas daripada mendapat ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada pengajaran hadis kita pada malam ini. Alhamdulillah. Selesai kita bincangkan hadis kita yang ke-20. Pengajaran kita yang pertama pada malam ini. Malu adalah perisai mukmin dari perbuatan keji. Okey, sebab tu penting setiap daripada diri kita, muslim dan muslimah, meletakkan rasa malu itu di hadapan kerana ia akan menjadi perisai yang menghalang kita dari terjebak masuk ke dalam perbuatan-perbuatan keji atau senang kata perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, malu dihasilkan dengan menggiatkan diri dalam pengajian agama. Ini yang tadi kita bincangkan pada poin malu ada dua jenis tu kan tadi. Jadi pada poin yang kedua kita bincangkan bahawa ada rasa malu itu ia perlu dihasilkan. Bagaimana? Ikuti secara terus-terusan pengajian agama supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita lebih faham tentang pengamalan agama ini yang akhirnya menjadikan kita seorang muslim dan muslimah memiliki rasa malu kerana kita tahu akibat daripada perbuatan itu. Okey, baik, seterusnya yang ketiga, malu meningkatkan keimanan kepada Allah dan memperbaiki jati diri kita sebagai seorang muslim. Ini berkaitan hadis yang sebenar-benar malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Seorang muslim, seorang muslimah yang memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang sebenar-benarnya itu tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan menjaga apa yang difikirkannya, menjaga perutnya, mengingati kematian, menginginkan akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Orang yang begini bila ada semua itu dalam diri dia, keimanannya akan meningkat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya akan membentuk dirinya menjadi seorang muslim yang memiliki jati dirinya yang mulia, yang berakhlak mulia dengan orang yang ada di sekitar, yang sentiasa menjaga bukan sahaja hablum minallah tetapi hablum minannas. Okey, jemaah, itu sahaja pengajian kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada malam ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan belajar ilmu hadis, belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala dan ia menjadi pemangkin semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.